seorang pemandu bas tayangkan video lucah, kena penjara. Kan? Didakwa. Sehari lepas, 2 hari lepas. Ya? 2 hari lepas kan? Tangkap, terus pemandu bas. Yang pelik, sebelum pemandu bas ni ada yang tayangkan video lucah. Bukan dalam bas, habis dunia lah tahu. Kan? Apa tindakan? Apa hukuman? Sedangkan ini peraturan dunia. Cuba nama fikirkan. Sedangkan bila ditayangkan, dah tayang, keluar dalam surah Abah pula tu. Tahu surah Abah? Surah Abah apa ya? Saya pun tak ingat surah Abah ni. Memang tunjuk. Allahu Akbar. Internet salah lagi lah, kalau ada YouTube tu semua ditayang habis lah kan. Benda dah jelas. Yang hak sebulan tu pula dah mengaku dah. Soal dia nak menuduh hak tuduh tu hal lain. Soal menayangkan video lucah itu dah satu kesalahan. Menayangkan. Apatah lagi yang ditayang ini secara umum, secara terang. Kan? Bukan dengan videonya lagi, dengan apanya lagi. Tetapi sebaliknya tidak ada tindakan. Maka itu juga jalan-jalan yang mengakibatkan hari ini banyaknya zina berlaku. Anak kita tengok, budak sekolah tengok, seronok juga ya. Kan? Buka handphone, cuba cek, keluar macam-macam di-download dalam handphone. Hak lucah tak lucahnya, Allah. Akibat perbuatan ini, bila kita buka ruang, itulah jalannya mengarah kepada zina sebenarnya. Sebab tu dalam Islam, jalan-jalan ruang ni kena tutup, tak boleh buka. Bila ada orang yang menayangkan, kena ambil hukuman. Kena sabitkan kesalahan. Sebab tu dalam Islam, dalam Islam Nabi kata apa? Kalau anakku Fatimah mencuri pun, aku potong tangannya. Inilah Islam, satu agama yang adil. Dia tidak mengkecualikan, ini orang tak ada kepentingan, humbar. Ini orang ada ni, kita tak ada tindakan kita buat. Ini maknanya kita nak laksanakan hukum itu tidak berlaku dengan adil, yang tidak menepati agama. Sebab ni saya dah sebut tadi, apabila kita buka ruang-ruang zina ini, hingga banyak tempat-tempat sekolah yang kita sedar ataupun tidak. Dan mungkin kalau kita tanya anak kita sekolah menengah pun mungkin ada yang tahu, yang terlibat. Ya, hingga ada satu sebuah sekolah, saya buat satu program motivasi pelajar, ada guru bagi tahu, dia kata, ustaz nak tahu, ya, sekolah sini dah satu jadi sekolah yang peringkat yang bahaya di sudut apa? Moral, akhlak, terutamanya pelajar-pelajar perempuan. Islam, apa yang rosak moral akhlak, mereka sanggup lacurkan diri mereka di sekolah. Macam mana mereka lacurkan diri mereka di sekolah? Sebab mereka nak duit. Ya. Waktu rehat, dia boleh panggil pelajar lelaki. Apa yang dia buat? Dia kata, kamu nak gosok tangan aku, gosoklah. Sekali gosok, RM1. Pegang tangan, gosok. Ini bukan cobaan. Ini betul-betul memang benda berlaku. Saya ingat saya dengar je. Bila saya ikut satu forum tu pun, ada ustaz tu pun cerita benda yang sama di Ipoh. Yang saya cerita ni di Selangor. Sekolah saya tak sebut lah. Kan? Nanti aib pula sekolah tu kita sebut cerita benda berlaku. Itu saya sebut, kalau kita tanya anak-anak kita maju sekolah, mungkin benda ni pun dia pun tahu berlaku. Tangan. Kalau nak pegang hak yang tempat-tempat yang berharga ni, yang tempat yang lebih lagi apa? Yang ni kalau belah dada ni RM10. Sampai ada yang RM20. Tak, belum lagi berzina, tapi maknanya jalan-jalan tu dah ada dah. Tu di sekolah tu. Bukan sahaja kurang ajarnya anak-anak orang Islam kita yang tidak dididik dengan agama ni, bukan hanya suruh pegang, malah gurunya pun ditawarkan. Guru. Itu yang bila kita baca surah Abah, guru rogol pelajar. Kan? Bila buka-buka cerita, rupanya pelajar tu yang
menggoda guru tu. Tapi inilah keadaan yang berlaku. Allahu Akbar. Zaman 60-an, 70-an, saya rasa mungkin yang bapa-bapa kita yang peringkat yang lama tak dengar benda-benda macam ni kan. Ya, kalau ada pun tak adalah sekarang ni. Allahu Akbar, menakutkan kita, membimbangkan kita. Inilah akibat ya apabila kita salah gunakan nikmat kemaluan tadi dengan jalan-jalan berzina. Ya, di antaranya kenapa? Ruang-ruang zina ini terlalu banyak kita buka. Ya, inilah punca-punca akibat daripadanya juga. Dan kemudian liwat, termasuklah liwat. Jangan kita gunakan ataupun nikmat kemaluan tadi dengan liwat. Mana liwat ini antara lelaki dengan lelaki lah, homoseks ya, dan mengeluarkan air mani yang lain daripada tangan isterinya dan jarinya. Ini mengeluarkan, maknanya tadi dalam istilah bahasanya apa? Enoni ke apa kan? Maknanya maka di segi hukumnya tadi ada ulama kata hukumnya haram. Ya, tetapi jika sekiranya dia tak mampu, kalau Imam Syafi'i ada mazhab kata kalau dia tak mampu tengok perempuan dia tak boleh. Kan? Dia ada 3 cuma. Minta maaf lah, tak apa, nak ilmu ni tak apa. Dia ada 3 keadaan, manusia ni 3 keadaan. Pandang hidup. Yang ni bahaya. Itu yang kadang-kadang tak mampu, pandang hidup. Yang kedua, pegang hidup. Yang ketiga, perjuangan hidup. Dia 3 keadaan. Keadaan yang pertama ni bahaya. Akibat daripada tu masuk hidup ni, nafsu menggelojak. Kalau tengok aja, tak boleh Ustaz. Tak boleh Ustaz. Nak juga. Kan? Maka dalam ulama kata tak salah dia keluarkan. Kan? Ya. Itu kalau dah tak mampu. Tapi di segi hukum asalnya tadi, bagi maksudnya haram. Kecuali dah disebut di sini yang dah berkahwin ni adalah ruangnya ya dengan tangan isteri mengeluarkan mani lain daripada tangan isteri dan jarinya ya, yang tu bab lainlah. Jadi maknanya kalau kita tak mampu tadi, kelonggaran dari Islam ni diberikan, tapi bukan dengan jalan pergi cari perempuan melacur, bukan ya. Jangan macam tu pula, ni darurat Ustaz, darurat. Kalau tak, itu bukan darurat namanya ya. Ini di antara perkara yang perlu kita kena faham. Dan kemudian memelihara ini juga kemaluan tadi daripada subhat. Ya, seperti jima' pada nikah yang batil. Jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada nasib adalah haram bukan subhat. Apa dia nikah yang subhat? Nikah yang subhat ni semuanya ada juga berlaku. Dia berkahwin tanpa disedari yang dikahwin ni adik susuannya. Yang dikahwin ni lupanya pernah isap susu dengan mak dia waktu kecil. Tapi sebab dah kerja di bandar, duduk di kampung, sekarang kerja di KL. Ya, kita tak kenal yang perempuan ni lupanya pernah menyusu mak kita. Dah berpisah, kan, ni contohlah. Dah berkenalan, bercinta, berkahwin. Ya, bila dah berkahwin, lama kelamaan tak macam mana nak ringkas ceritanya. Selidik, kita ingat kecil, lupanya pernah menyusu dengan mak. Lupa ini anak susuan. Maka di segi hukum, pernikahan perkahwinan itu difarakkan. Maknanya tak boleh dah. Itu nikah subhat namanya. Ya, maksudnya segi hukum nikah tu batal. Maknanya di segi nikah asal tadi, di segi hukum sah lah sebab tak tahu. Tak tahu tu sah lah kan, sebab tak tahu. Tetapi bila dah tahu, dia kena pisah. Sebab tu dalam Islam ni nak sebelum kahwin tu kena selidik dulu. Ya, kena tahu. Bukan boleh. Sebab sekarang ni tu yang saya kata, kadang kita bekerja dah apa, hanya kadang-kadang keluarga sendiri pun tak kenal. Sebab tu Islam menggalakkan terziarah, menziarahi, kenal mengenal. Ya, inilah di antara contoh